Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammut taslim ala sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna min fadlika wa karamika 'ilma waj'alna mukhlisin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Tuan-tuan hadirin mukminin, moga-moga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya mengambil kesempatan yang ringkas ini untuk sama-sama kita berkongsi dengan tuan-tuan berkaitan dengan peristiwa hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan hadirin rahmati Allah sekalian, bila kita bercerita tentang hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita mesti sebut satu orang watak penting, satu tokoh penting, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang muda yang sebenarnya inilah watak yang kita setiap kali menyambut hijrah, bercerita tentang hijrah, kita tak boleh tinggai daripada menyebut cerita orang ini, iaitulah Mus'ab bin Umair radhiyallahu taala anhu. Sahabat ini bernama Mus'ab bin Umair radhiyallahu taala anhu. Satu orang anak muda yang hebat di zaman jahiliyah, kemudian masuk Islam, menjadi hebat di zaman Islamnya. Hadirin rahmati Allah sekalian, dia masuk di antara orang yang Islam awal. Dia masuk Islam secara sembunyi ketika mana Nabi SAW berada di rumah Darul Arqam. Maksudnya ketika mana Islam bergerak secara sembunyi-sembunyi daripada markas Nabi di Darul Arqam itu, itulah mulanya Mus'ab bin Umair masuk Islam. Bila dia masuk Islam, hadirin yang dirahmati Allah sekalian, dia terpaksa menyembunyikan Islam dia sehingga pecah rahsia. Apabila pecah rahsia, dia berhadapan dengan suasana yang luar biasa hebat. Dipenjarakan, ditahan dan sebagainya, sehingga Nabi SAW memberi izin kepada Mus'ab bin Umair supaya berhijrah ke Habasyah. Mus'ab bin Umair berhijrah ke Habasyah. Balik daripada Habasyah, mak dia tahu, berhadapan dengan cabaran mak pula. Kan mak dia tahu yang dia masuk Islam. Mak dia ni, hadirin rahmati Allah sekalian, sahabat kata, satu hari ketika mana kami berhimpun, Mus'ab bin Umair tiba-tiba muncul lalu depan kami. Masing-masing daripada sahabat Nabi SAW tunduk menangis pelan-pelan. Tak boleh tengok kepada rupa Mus'ab bin Umair ni. Tengok Mus'ab bin Umair, teringat cerita lama Mus'ab. Pasal apa? Ketika mana dia berada di Mekah, di jahiliah dia sebelum Islam, dia ni anak manja sungguh, anak emas, mak sayang sungguh. Apa yang nak dapat? Ini Mus'ab bin Umair radhiyallahu taala anhu. Hadirin rahmati Allah, diceritakan Mus'ab bin Umair kalau selendangnya jatuh dia tak paling ambil dah. Punya mewahnya Mus'ab bin Umair, orang segak, orang hebat, orang elok. Tapi apabila dia masuk Islam, dia meninggalkan semua kesenangan ini. Mak dia buang, semua buang dia. Hadirin rahmati Allah sekalian, dia menjadi orang yang sangat zuhud ketika mana dia berada di dalam Islam, memperjuangkan, hanya mempersembahkan hayatnya, masanya, umurnya sepenuhnya kepada Nabi dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, Mus'ab bin Umair balik daripada Habasyah ke Makkah. Mus'ab bin Umair mak dia dapat tahu bahawa dia pulang. Mak dia berkeras supaya suruh dia masuk, patah balik ke agama yang dulu. Mus'ab bin Umair tetap kata, mak, saya sayang mak, tapi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan Allah itu lebih dia sayang. Hadirin rahmati Allah sekalian, ketika mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima kunjungan daripada Madinah, kan? Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah. Nabi cerita hijrah Nabi kerana Nabi mulakan, setelah mana orang Mekah tak mau terima dakwah Nabi, Nabi mencari orang yang luar mai ke Mekah. Dah orang Mekah tak mau, Taif tak mau, akhirnya Nabi cari jalan menahan ataupun memberi dakwah kepada orang yang di luar mai ke Mekah. Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kisah yang menarik.
apabila Nabi SAW bertemu dengan orang-orang daripada Yathrib, daripada Madinah. Nabi SAW bila berjumpa dengan orang Madinah, sampaikan dakwah Nabi, tengok-tengok dapat minat daripada orang Madinah. Lepas tu berlakulah perjanjian Aqabah yang pertama. Bila berlaku perjanjian Aqabah yang pertama, mereka minta kepada Nabi SAW satu orang yang mana boleh mengajar, ani ba'ath ilaina rajulan min qibalik falyad'un nas bi kitabillah fa innahu qamin ayyuttaba'. Minta ya Rasulullah, tolong hantar kat kami satu orang yang boleh ajak orang tentang kitab Allah, kitab Al-Quran ini, dan orang ini orang baik yang akan jadi ikutan orang-orang lain. Nabi SAW lalu memilih Mus'ab bin Umair menjadi duta Nabi ke Madinah. Tuan hadirin rahmati Allah sekalian, dia sampai di Madinah dan dia gerakkan kerja sebaran Islam ini, sehingga apabila Nabi SAW mai pada cerita hijrah Nabi SAW, hanya sedikit saja lagi yang tak Islam di Madinah. Ni kita kata cerita Mus'ab bin Umair, bila sebut pasal hijrah, Mus'ab bin Umair perlu disebut ceritanya. Tuan-tuan boleh bayang bagaimana Mus'ab bin Umair, orang yang berjasa kepada kita, berjasa di dalam peristiwa hijrah Nabi SAW. Dialah orang yang berperanan menyampaikan Islam di Madinah, sehingga antara orang yang masuk Islam di Madinah sahabat-sahabat besar. Antaranya ialah Sa'ad bin Mu'adh. Sa'ad bin Mu'adh adalah antara pembesar Mekah, pembesar Madinah, yang apabila dia masuk Islam, ketika mana dia mati, kata Nabi SAW, ihtazza arsyur rahman bimauti Sa'd bin Mu'adh, bergegar arasy ar-Rahman dengan kematian Sa'ad bin Mu'adh. Sa'ad bin Mu'adh ni bila masuk Islam, hebat Islam dia, sehingga mati dia, Nabi SAW kata bergegar arasy Rahman kerana tunggu roh Sa'ad bin Mu'adh diangkat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bergegar seronok sangatlah di langit ni dengan kematian Sa'ad bin Mu'adh. Sa'ad bin Mu'adh itu Islamnya di tangan Mus'ab bin Umair. Amr bin al-Jamuh Islamnya di tangan Mus'ab bin Umair radhiyallahu taala anhu. Tuan-tuan bayangkan hari ini berapa ramai, berapa juta orang duk ziarah Madinah Al-Munawwarah. Antara lain kesannya daripada dakwah yang diperintahkan oleh Rasulullah kepada Mus'ab bin Umair, dan Mus'ab bin Umair orang yang berjaya membawa dakwah Nabi SAW. Tuan-tuan boleh bayang bagaimana orang Madinah, mereka cinta kepada Nabi sebelum tengok Nabi. Macam mana Mus'ab buat kerja ni kita tak faham. Mereka boleh sayang kepada Muhammad sebelum jumpa Muhammad. Kan hakpi 70 orang dalam perjanjian Aqabah. Tapi orang Madinah bila dengar Muhammad keluar daripada Mekah, setiap hari keluar tengok, tinjau, kut Muhammad sampai, kut Muhammad sampai, kut Muhammad sampai. Sampailah Muhammad di Madinah 12 Rabiul Awal. Sambut seronok orang Madinah. Mereka cinta kepada Muhammad sebelum tengok Muhammad. Siapa punya dakwah? Dakwah daripada Mus'ab bin Umair radhiyallahu taala anhu. Ini orang yang hebat tuan-tuan. Orang yang memiliki dua title hijrah. Satu hijrah pun dah besar, dua title hijrah lagi besar tuan-tuan. Hijrahnya ke Habisyah, satu pasal kalau tuan-tuan tengok ke peta bagaimana nak kena lintah laut ke benua Afrika, kan? Satu pasal dah balik. Lepas balik Nabi suruh pula ke Madinah. Tuan-tuan, peristiwa hijrah yang dilalui oleh sahabat-sahabat ni luar biasa hebat. Bagaimana mereka terpaksa tinggalkan segala kesenangan, tak ada apa yang mereka pilih. Dua kali kena pindah tempat, dari Mekah ke Habisyah, balik ke Mekah, Mekah ke Madinah pula dua kali. Orang yang memiliki dua title hijrah adalah orang yang sangat hebat. Hadirin rahmati Allah sekalian, Mus'ab antara orang yang seperti itu. Tuan-tuan yang rahmati Allah sekalian, Mus'ab bin Umair juga adalah orang pertama yang menghimpunkan salat Jumaat di Madinah sebelum kedatangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah, terakhir hari Jumaat terakhir sebelum Nabi sampai, Mus'ab bin Umair sudah pun dapat keizinan daripada Rasulullah untuk mendirikan salat Jumaat yang pertama di Madinah. Itu jasa-jasa Mus'ab bin Umair ni yang kita nak sebut tuan-tuan. Hadirin rahmati Allah sekalian. Wa 'anil Barra' qala awwalu man qadama alaina minal muhajirin Mus'ab bin Umair. Kata para sahabat, orang pertama yang sampai daripada Mekah kepada kami di Madinah ialah Mus'ab bin Umair. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu dia kata, "Nadhara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ila Mus'ab bin Umair muqbilan wa alaihi ihab kabish qad tanaqqaqa bihi faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam unzuru ila hadha ar-rajul
alladhi qad nawwara Allahu qalbah, laqad ra'aituhu baina abawain yaghzuwanihi bi atyabit ta'am wasyarab fada'ahu hubbullah wa rasuluh ila ma tarawun. Nabi SAW, Umar cerita, satu hari ketika duduk dengan sahabat, Mus'ab bin Umair lalu, Mus'ab bin Umair pakai pakaian bulu-bulu yang ialah bulu yang masih belum baik untuk digunakan, maksudnya masih ada bau-baunya. Itu susahnya Mus'ab bin Umair meninggalkan kesenangannya daripada zaman jahiliyah dia masuk Islam. Mus'ab bin Umair begitu sekali keadaan dhaifnya, Nabi SAW kata, tengok orang ini, tengok Mus'ab bin Umair, Allah telah memberi cahaya, melimpah ruahkan cahaya ke dalam hatinya. Kamu tengok Mus'ab bin Umair, aku pernah tengok Mus'ab bin Umair dulu waktu sebelum Islam. Dia ni orang yang sangat manja, duduk dengan ibu dan ayahnya, orang yang mendapat makanan yang paling lezat di Mekah, orang yang makan dan minumnya sangat hebat di Mekah. Tapi dia tinggalkan semua itu semata-mata hanya menjawab seruan Allah, hanya membalas cinta Allah dan Rasulnya sahaja. Tentu hadirin rahmati Allah sekalian, dalam riwayat lain disebut bagaimana Nabi SAW ketika berada di dalam satu majlis, datang Mus'ab bin Umair, Nabi SAW menangis bila melihat kepada Mus'ab bin Umair. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Kata Nabi SAW kepada para sahabat, apa pandangan kamu kalau satu masa nanti kamu akan hidup mewah? Sahabat-sahabat kata, sudah pastilah waktu tu keadaan kami lebih baik daripada sekarang. Nabi SAW kata, tidak, sekarang kamu lebih baik daripada keadaan kemewahan nanti ni. Tapi nak ceritanya tuan-tuan, Nabi bila tengok Mus'ab bin Umair tak boleh tahan air mata tengok, pasal semua masing-masing tahu siapa dia Mus'ab bin Umair sebelum daripada Islam. Sebab itu tuan-tuan hadirin rahmati Allah sekalian, dalam beberapa cerita yang lain begitulah, sahabat-sahabat ini bila melihat sahaja kepada Mus'ab bin Umair, mereka sangat tak boleh nak tahan teriak. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, Mus'ab bin Umair di dalam perang Uhud, ketika mana dia di dalam perang Uhud, dia orang yang diperintahkan oleh Nabi SAW untuk pegang panji-panji Islam. Panji-panji Islam. Tangannya terpotong memegang panji-panji Islam. Dia sebut, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Muhammad itu bukanlah seorang orang biasa, dia seperti rasul-rasul yang telah pun dahuluinya rasul-rasul yang lain. Putih tangan kanan, pegang dengan tangan kiri. Putih tangan kiri, dia ada yang baki ni kan, Adudain ni, dia peluk bendera itu sehingga gugur syahid dia. Nabi SAW kata, aku melihat Mus'ab berperang kan, aku kata kepada Mus'ab, taqaddam, bergerak majulah ke depan. Rupanya yang kali itu ialah malaikat menyerupai Mus'ab bin Umair. Baru aku tahu bahawa Mus'ab sudah tidak ada. Hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, Mus'ab gugur di dalam medan perang Uhud. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, apabila selesai perang Uhud, Nabi SAW lalu mencari jenazah-jenazah orang Islam yang meninggal, yang jatuh syahid di dalam perang Uhud. Sehingga kan Nabi SAW jumpa kepada jenazah Mus'ab bin Umair maqtulan ala tariqihi. Mus'ab bin Umair gugur syahid di dalam medan Uhud. Nabi SAW membaca ayat Quran, minal mu'minina rijalun sadaqu ma'ahadullah alaih faminhum man qada nahbah wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila. Nabi bila tengok Mus'ab bin Umair dalam keadaan syahid, Nabi SAW membaca ayat ini, daripada kalangan orang yang beriman ada orang-orang yang mereka sangat membenarkan janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Mereka sangat percaya dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Di kalangan mereka ada yang telah pun mendapat jaminan janji daripada Allah Subhanahu wa taala, mereka sudah pun syahid, dan ada sebahagian lagi yang sedang menunggu giliran. Mereka sama sekali tidak akan berganjak daripada prinsip ini. Itu Nabi SAW membaca ayat ini ketika mana melihat jenazah syahidnya Mus'ab bin Umair radhiyallahu taala anhu. Nabi memberi jaminan orang ini orang yang tidak berganjak daripada perjuangan sampai kematiannya. Tuan-tuan yang rahmati Allah sekalian, Khabbab menceritakan, ketika mana kami berhijrah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami hanya harap ridha Allah Subhanahu wa taala, dan wajib dapat kepada kami pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kata Khabbab, ketika mana perjuangan hijrah ini berlaku, lepas daripada hijrah ada orang yang dapat rasai nikmat perjuangan itu, maksudnya hasil daripada perjuangan
bila Islam terbuka luas, Islam semakin maju, Islam semakin luas kuasanya, kerajaan-kerajaan jatuh kepada Islam, ketika itu mewah hidup orang Islam. Dan Khabbab kata, sebahagian daripada kami dapat rasa nikmat itu, tapi ramai yang tak dapat rasa nikmat itu. Setelah mana Islam cemerlang sekali, mewah Islam, sudah lagi tidak tertindas. Khabbab kata, sebahagian daripada kami dapat rasa, sebahagian daripada kami tak rasa. Antara yang tak rasa itu ialah Mus'ab bin Umair. Sebut Mus'ab bin Umair, menangis mereka. Hadirin rahmati Allah, kata Khabbab, Mus'ab bin Umair mati pada perang Uhud, dan kami pada hari tersebut kami tak dapat kain. Dia tak ada kain nak tutup jenazah dia. Kalau tutup di kepala, terbuka kakinya. Kalau tutup kakinya, terbuka kepalanya. Sehingga kami diperintah oleh Nabi SAW supaya tutup jenazah di kepala, kaki tutup dengan rumput-rumput. Tuan-tuan, hak ni yang sahabat tak boleh bayang. Mus'ab bin Umair radhiyallahu ta'ala anhu, orang yang memberikan masa umurnya sepenuhnya untuk agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal orang yang paling mewah ketika zaman jahiliah, semua kemewahan itu tinggalkan hanya semata-mata membuktikan kasih dan sayangnya kepada Allah dan Rasulnya. Hadirin rahmati Allah sekalian, Abdurrahman bin Auf sebut, ketika mana dibawa datang kepadanya satu makanan yang mewah ketika mana dia sedang berpuasa. Hadirin rahmati Allah sekalian, nak buka puasa ni, Abdurrahman bin Auf didatangkan makanan kepada dia, dihidangkan makanan. Kata Abdurrahman bin Auf, qutila Mus'ab ibn Umair wa huwa khairun minni. Abdurrahman bin Auf kata, Mus'ab bin Umair telah mati, telah dibunuh, sedangkan dia lebih baik daripada aku. Kufina fi burdatin in ghutiya ra'suhu badat rijlah wa in ghutiya rijlah bada ra'suh. Dia ketika mana dia mati, dia tak cukup pakaiannya untuk menyimpan, untuk menutup jenazahnya. Tutup kepala, kaki terbuka, tutup kaki, kepala terbuka. Abdurrahman bin Auf kata, dia ni orang yang lebih baik kepada aku. Sedangkan kepada kami, kepada kita, dibentangkan dunia ini mewah sangat. Kita dapat rasa makan yang sedap, kita dapat rasa nikmat sejahtera, kita dapat rasa kemegahan sebagai orang yang menang. Tapi Mus'ab bin Umair tidak rasa nikmat-nikmat seperti ini. Kata Abdurrahman bin Auf, aku bimbang bahawa kita diberikan nikmat segera. Aku sangat bimbang nikmat kepada kita disegerakan. Bimbang takut nikmat nanti bila balik kepada Allah Subhanahu taala tidak dapat. Sedangkan Mus'ab bin Umair tidak dapat nikmat segera. Dia sedang menunggu dan dia sedang merasai nikmat-nikmat Allah yang telah Allah janjikan setelah mana dia mati. Tuan-tuan hadirin rahmati Allah sekalian, inilah sebahagian daripada kisah hidup satu orang pemuda yang hebat yang mesti kita sebut dan kita ceritakan. Satu orang yang memperjuangkan agama Allah seluruh hidupnya, seluruh kemewahannya, hanya semata-mata membenarkan janji Allah Subhanahu wa taala untuk disebarkan Islam, untuk menyampaikan Islam kepada kita. Moga-moga Allah Subhanahu wa taala rahmati kepada Mus'ab bin Umair, dan Allah balas kepada Mus'ab bin Umair dengan balasan yang sangat layak, dengan khidmatnya. Alhamdulillah, antara sebab menjadi sebab kita orang yang menerima Islam hari ini. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.